Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada ISM Usuluddin Semester 4 akan membentangkan tajuk Humanism. Nama saya Siti Najim Ahmad, nama metrik 054661. Pendahuluan. Humanism berasal daripada Eropah dan ianya muncul pada zaman Renaissance pada abad ke-15 dan 16. Agenda humanism ini bertujuan untuk berpusatkan kepada nilai manusia dalam membuat keputusan. Bahkan ideologi humanism ini menimbulkan ancaman kepada agama kerana ia menolak agama dan Tuhan sebagai rujukan kehidupan. Walaupun pemahaman ini telah berkembang di Barat, ia mempengaruhi cara berfikir umat Islam dengan menyebarkan pelbagai teori pendidikan, psikologi dan sosiologi. Sebenarnya, humanism ini dianggap sebagai agama baru dalam masyarakat Barat kerana ajaran tidak berdasarkan doktrin yang tidak memberi kebebasan kepada individu. Ianya memasuki Eropah melalui sumber doktrin Kabalah yang berasal daripada Mesir kuno. Ideologi ini muncul lebih awal daripada falsafah Yunani yang dikemukakan oleh Socrates, Plato dan Aristotle. Prinsip-prinsip asas humanism ini agama selalu memberi setiap orang pilihan untuk memilih cara hidup sendiri, sama ada agama, pendapat ataupun menuntut hak mereka. Tetapi nilai-nilai dasar sifat manusia dan hak orang lain tetap dipatuhi. Saya akan terangkan definisi humanism. Jerman disebut sebagai humanisme, yang mana ia merujuk kepada satu bentuk pendidikan yang memberi tempat khusus bagi sains klasik Yunani dan Latin. Secara umum, humanisme merupakan satu estimasi hidup yang mengakui bahawa manusia itu adalah makhluk yang spesifik dan khusus. Manusia ini memiliki kod sendiri, memiliki kecenderungan sendiri serta hubungan dengan sesama manusia itu secara khusus. Seperti cara mereka hidup, cara mereka bahagia dan cara mereka bekerja. Humanism dari segi etimologi ini, istilah dia sangat erat dengan bahasa Latin klasik iaitu humus. Humus ini bermaksud tanah atau bumi. Dalam kamus dewa edisi keempat, humanism merupakan dia ada dua definisi. Yang pertama iaitu sifat kemanusiaan dan yang kedua adalah pendirian sistem atau pemahaman yang mengutamakan nilai-nilai kepentingan dan marah manusia serta mengabaikan nilai-nilai ataupun kekuasaan yang lain. Jadi humanism ini adalah satu bentuk falsafah yang meletakkan manusia itu sebagai asas dan kuasa yang tertinggi dalam alam semesta. Humanism juga berasal dari Eropah dan ini berkembang pada zaman Renaissance pada abad ke-5 dan 16 Masehi. Humanism juga adalah satu agenda yang menunjukkan kepada nilai manusia dalam membuat keputusan, dan ia merupakan satu falsafah baru yang dianut oleh masyarakat Barat. Humanism ini juga merupakan satu serangan dan ancaman ke atas agama kerana humanism ini dia menolak agama dan Tuhan. Ini Tuhan yang mencipta mereka. Nur Ayuni binti Muhammad Rosli, nombor metrik 054721. InsyaAllah pada slide seterusnya saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri humanism. Berikut merupakan beberapa ciri humanism yang dapat dilihat secara langsung. Yang pertama, mementingkan kepentingan manusia. Kepentingan individu merupakan sesuatu yang sangat dihargai. Hal tersebut sesuai dengan definisi awal bahawa manusia ialah objek yang sangat penting. Yang kedua, pendekatan berfokus pada kepentingan manusia. Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan harus didahulukan daripada kepentingan lain. Yang ketiga, menikmati hidup dalam masyarakat. Hidup yang telah berjalan harus dinikmati sebaik mungkin agar tidak merasa hidup ni sia-sia. Hal ini merupakan kunci utama seseorang yang berpegang dengan humanism. Yang nombor metrik 054668. Saya akan membentangkan bahagian saya iaitu humanism, agenda tolak agama. Untuk pengetahuan semua, humanism ini merupakan sebuah pemikiran yang mana ianya dibawa oleh satu gerakan yang berlandaskan nilai kemanusiaan yang telah bertentangan dengan tuntutan dan ajaran dalam agama Islam. Pada awalnya, pemikiran humanism ini mahu merosakkan kepercayaan masyarakat Kristian apabila mereka masih lagi mempercayai akan kewujudan Tuhan. Namun pemikiran ini mula menguasai masyarakat dan sarjana Eropah dan Barat sehingga mereka menjadi pejuang terhadap pemahaman humanism
dalam segala bidang. Hal ini juga dapat dilihat daripada sudut pandangan seorang sarjana barat yang mana beliau telah menzahirkan definisi humanism berdasarkan realiti yang dipegang oleh para humanis. Pada definisi sarjana barat ini, iaitu dikenali sebagai Corliss Lamont, jelas menunjukkan bahawa pemikiran humanism telah meletakkan dan menjadikan kehendak manusia sebagai matlamat utama serta pusat kepada kehidupan. Kebebasan ke atas kehendak humanis dijadikan sebagai sembahan. Menurut Anis Malik Taha pada 2005, beliau telah mengatakan bahawa ritual agama, kerajaan dan juga negara hanya timbul setelah berlaku pertembungan dalam kehendak-kehendak tersebut. Namun zaman ini menyebabkan terhasilnya pemikiran seperti materialisme, sekularisme, komunisme, sosialisme, kapitalisme, liberalisme dan lain-lain. Ianya tampak berbeza tetapi sebenarnya ia mempunyai persamaan di suatu noktah. Saya Izanul Atina dari Kisahini dan nak kongsi sedikit tentang nilai-nilai humanisme dalam Islam. Humanisme dalam pandangan Islam difahami sebagai satu konsep dasar kemanusiaan yang tidak berada dalam keadaan bebas. Dalam konteks inilah Al-Quran memandang manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hidup bermasyarakat bagi setiap manusia merupakan keharusan dalam usaha memperoleh kesejahteraan dan kesempurnaan. Mengingat betapa pentingnya hidup bermasyarakat, Islam meletakkan dasar-dasar kepada manusia cara hidup bermasyarakat yang baik. Di antara nilai-nilai humanisme yang terkandung dalam ajaran Islam ialah yang pertama, tolong menolong. Tolong menolong atau bekerjasama mestilah didasarkan atas kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Ayat tersebut menunjukkan bahawa manusia mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keharmonian hubungan sesama manusia dan Tuhannya atas dasar kebajikan dan ketakwaan. Nama saya Nur Aina Amirah binti Azmi, matrik 054739. Okey, baiklah. Saya akan sambung pada bahagian kesan-kesan kepercayaan humanism dan fahaman humanism terhadap iman. Okey, kita tengok kesan kepercayaan humanism ni ia menimbulkan pelbagai masalah kerana pada dasarnya kepercayaan ini menafikan tentang kewujudan Tuhan. Mereka seperti tiada pegangan hidup, menyebabkan mereka tidak dapat membezakan perkara yang benar dan yang salah. Okey, seterusnya kepercayaan humanism ini mengamalkan pergaulan yang bebas antara lelaki dan perempuan tanpa batasan agama yang ditetapkan. Maka daripada hal ini dapat menimbulkan pelbagai masalah seperti pembuangan bayi. Okey, seterusnya menimbulkan pelbagai gejala yang tidak sihat dan mengakibatkan maksiat, zina dan perkara-perkara yang diharamkan semakin berluasa tanpa dapat dibendung lagi. Jadi daripada perkara ini kita boleh tengok dan dengan zahirnya boleh menyebabkan pelbagai penyakit seperti AIDS dan sifilis. Okey, seterusnya dalam Islam, hubungan antara manusia dengan Tuhan ni, iaitu dengan agama, tidak dapat dipisahkan. Hubungan yang wujud adalah didasari dengan asas tauhid. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mengakui kekuasaan Allah dan mempunyai kemampuan yang amat terbatas meskipun diberi akal fikiran yang waras. Justru humanisme moden, cetusan Karl Marx yang melihat manusia sebagai kejadian sempurna yang tidak perlu kepada agama ternyata bertentangan sekali dengan prinsip Islam. Kemampuan manusia adalah terbatas walaupun mempunyai kelebihan, namun ia banyak kekurangan dan secara fitrahnya manusia terarah untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Justru jiwa manusia sangat berhajat kepada agama. Jadi kita dapat simpulkan yang prinsip yang diamalkan oleh humanism ni sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, humanism yang berkembang pada masa kini dapat dilihat sebagai bentuk gerakan lintas budaya dan sejagat. Dalam makna yang lain, manusia telah menerap sikap dan tingkah laku yang berbeza dalam semua aspek kehidupan yang mana ia bertujuan untuk memperkasakan martabat manusia. Kejahatan dan penghancuran nilai-nilai kemanusiaan adalah penghinaan terhadap Tuhan, agama dan kesucian pengikutnya. Nampaknya agama tidak lagi menjadi penyelesaian masalah dalam kehidupan. Bahkan sekarang agama telah dianggap sebagai sumber kekanasan dan bencana dan semakin mengancam nilai umat manusia. Oleh